Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Arif dalam 15 minit MMTV edisi 17 November 2022. Debaran kian memuncak buat parti politik tanah air dalam tempoh kritikal kurang 36 jam menjelang hari pengundian yang akan berlangsung pada 19 November nanti. Tempoh kritikal ini menjadi masa terakhir calon yang bertanding membuat pecutan untuk menambat hati lebih 21 juta pengundi termasuk golongan pengundi 18 tahun dan mereka yang pertama kali mengundi. Pucuk pimpinan parti juga dilihat mula memperlahankan kempen pilihan raya di lokasi tumpuan bagi membantu kempen calon dan mula pulang ke kawasan masing-masing untuk memberi fokus akhir bagi menarik sokongan pengundi. Gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Gerakan Tanah Air GTA dilihat seimbang dan terbuka meskipun ada desas-desus yang mendakwa tiada parti yang mampu memiliki majoriti untuk membentuk kerajaan pada PRU kali ini. Calon yang bertanding pula menggunakan kreativiti dan manifesto masing-masing untuk menarik hati pengundi termasuk calon Barisan Nasional Sungai Buloh Khairi Jamaluddin dan calon Pakatan Harapan Tambun Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjaya mencipta populariti luar biasa dalam tempoh berkempen. Meskipun tampil sebagai pendatang baharu di lokasi berkenaan, langkah berani kedua-dua calon berkenaan mendapat sambutan luar biasa termasuk di platform media sosial. Meskipun begitu, naratif lama kempen seperti memburukkan parti lawan, sebaran fitnah dan pendedahan projek sulit turut dimainkan bagi mengurangkan keyakinan pengundi terhadap parti lawan. Bagaimanapun, perkara yang lebih penting dan menjadi fokus calon dalam tempoh getir ini adalah soal pengundi atas pagar dan pengundi berusia 18 tahun yang dilihat masih keliru untuk membuat pilihan pada hari pengundian Sabtu nanti. Berdasarkan daftar pemilih pilihan raya DPPR terkini, lebih 21 juta pengundi berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab untuk mengundi pada PRU 15. Bagi proses undi awal kemarin, sebanyak 94.72% atau 212,961 pengundi melibatkan anggota keselamatan dan pasangan telah menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal termasuk pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Bugaya di Sabah. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menafikan satu tangkap layar perbualan di aplikasi WhatsApp yang dikaitkan dengan dirinya dan tular di media sosial sejak malam kemarin. Khairi Jamaluddin menerusi hantaran di Twitternya berkata, laporan polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan dibuat terhadap akaun yang memuat naik tangkap layar berkenaan. Pada waktu itu, Khairi Jamaluddin turut menyeru agar orang ramai menolak fitnah dan taktik politik kotor menjelang pilihan raya umum ke-15. Terdahulu, tangkap layar tersebut mula tersebar dan didakwa ia merupakan perbualan antara calon Barisan Nasional di Parlimen Sungai Buloh itu bersama salah seorang pegawainya. Tangkap layar tersebut mengandungi arahan kononnya Khairi Jamaluddin yang mengarahkan individu terbabit untuk menghapuskan Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Mohamad Hassan di Parlimen Rembau. Tiada sebarang saluran khas diberikan kepada pengundi yang disahkan positif COVID-19 termasuk bekas dakwat untuk mencelup jari selepas membuang undi. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, keputusan itu dibuat selepas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan pihak berkaitan termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sudah melakukan pelbagai peringkat perbincangan mengenai perkara berkenaan. Bagaimanapun, pengundi yang positif COVID-19 wajib memakai pelitup muka sewaktu keluar dari kediaman sehingga selesai mengundi termasuk memberitahu status kesihatan kepada petugas KKM di pintu masuk pusat pengundian. Selain itu, pengundi positif COVID-19 akan diiring petugas KKM sepanjang berada di pusat mengundi bagi mengelak mereka beratur dan menunggu bersama pengundi lain. Dalam masa sama, Khairi turut menggalakkan pengundi lain agar turut memakai pelitup muka bagi mengelak sebarang jangkitan.
Seorang lelaki yang bekerja sebagai pendawai elektrik telah didenda RM4,500 di Mahkamah Magistrat akibat perbuatan khianat yang dilakukan ketika kempen pilihan raya umum ke-15 pada Isnin lalu. Tertuduh Barhanuddin Hussein, 41 tahun, telah membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrat Muhammad Zulhilmi Latif. Muhammad Zulhilmi turut mengarahkan tertuduh menjalani hukuman penjara selama 12 bulan sekiranya tidak membayar denda terbabit. Tertuduh didakwa dengan niat melakukan khianat dengan mencantas kira-kira 50 batang bendera sebuah parti politik yang menyebabkan kerugian RM1,600. Perbuatan itu dilakukan olehnya di tepi jalan Kampung Alur Parit, Jalan Bukit Kaya di Pendang antara pukul 10 pagi hingga 11.30 pagi. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang setahun dan tidak lebih 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Terdahulu, Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Siti Sabirah Ramli yang mewakili tertuduh memohon mahkamah menjatuhi hukuman ringan memandangkan tertuduh seorang duda yang perlu menyara seorang anak berusia 17 tahun dan ibunya berusia 77 tahun. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi putusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Koran yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmos Online. Bersua kembali. Seorang lelaki orang asli suku kaum Temia didakwa di Mahkamah Seksyen Gua Musang hari ini atas 16 pertuduhan merogol 3 anak tirinya di kediaman mereka selama 7 tahun bermula 2015 hingga tahun lalu. Tertuduh yang berusia 56 tahun dari pos handdrop dilihat terpinga-pinga dan tidak faham pertuduhan yang dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Tengku Syahrizam Tuanlah. Mengikut 2 pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan perbuatan sumbang mahram dengan seorang kanak-kanak pada 2015 yang merupakan anak tiri sulungnya berusia 12 tahun. Bagi 8 pertuduhan lagi, tertuduh yang tidak bekerja didakwa melakukan perbuatan sama terhadap anak tiri keduanya yang ketika itu berusia 11 tahun pada tahun sama. Tertuduh turut didakwa atas 6 lagi pertuduhan merogol anak tiri ketiganya yang ketika kejadian berusia 8 tahun pada 2016. Bagi semua pertuduhan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376/3 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 30 tahun dan 10 sebatan jika disabitkan bersalah. Sebanyak 5 buah rumah yang didiami oleh penduduk orang asli dilaporkan terjejas seekoran daripada kejadian tanah runtuh di Kampung Juang, Simpang Pulai petang semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak berkata, maklumat kejadian itu diterima pada pukul 10.05 malam dan mengesahkan tiada mangsa yang tercedera. Runtuhan tanah yang berlaku pada sebelah petang menyebabkan sebahagian daripada rumah penduduk orang asli di sekitar itu tertimbus. Tambah beliau lagi, terdapat 20 orang mangsa di kawasan berkenaan dan mereka disarankan berpindah ke kawasan selamat. Selepas Presiden Poland Andrzej Duda mengesahkan kemungkinan besar serangan peluru berpandu yang membunuh 2 rakyatnya di Kampung Pizwodo ada kaitan dengan Rusia, Poland sekaligus meletakkan tenteranya dalam keadaan siap siaga kelmarin. Semalam, pemimpin-pemimpin dari Barat mengadakan mesyuarat tergempar berhubung insiden tersebut yang berisiko memburukkan lagi perang di Ukraine sebagai acara sampingan sempena sidang kemuncak G20 yang sedang berlangsung di Bali, Indonesia. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Joe Biden menawarkan sokongan penuh Amerika Syarikat serta bantuan kepada siasatan di Poland. Sehubungan itu, Duta Moskow dipanggil untuk memberikan penjelasan segera dan terperinci.
Kita beralih ke berita ekonomi. Jualan kenderaan di Malaysia merosot kepada 601,002 unit pada Oktober 2022 berbanding 64,762 unit pada bulan sama tahun lalu. Persatuan Automotif Malaysia MAA memberitahu jualan kenderaan penumpang turun kepada 54,498 unit pada Oktober 2022 berbanding 58,147 unit pada Oktober tahun lalu. Manakala jualan kenderaan komersial susut kepada 6,504 unit berbanding 6,615 unit. MMA berkata syarikat kereta akan terus memenuhi tempahan yang tinggi dan diterima sebelum 30 Jun 2022 walaupun pada kadar yang lebih perlahan. Dari segi jumlah pengeluaran, MAA memberitahu sebanyak 58,991 kenderaan dikeluarkan pada Oktober 2022 berbanding 65,410 unit pada bulan sama tahun lalu. Pengeluaran kenderaan penumpang jatuh kepada 54,601 unit pada bulan dikaji berbanding 61,248 unit Oktober tahun lalu. Manakala pengeluaran kenderaan komersial naik kepada 4,390 unit daripada 4,162 unit sebelumnya. Perdagangan Malaysia merekodkan prestasi mengukuh pada Oktober lalu selepas berkembang 21.1% kepada 245.18 bilion ringgit berbanding bulan sama 2021. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI berkata, ekspor pada Oktober 2022 meningkat 15% kepada 131.63 bilion ringgit yang merupakan pertumbuhan dua angka bagi bulan ke-15 berturut-turut. Sementara itu, import turut menyaksikan peningkatan 29.2% kepada 113.54 bilion ringgit, manakala lebihan dagangan berkurang sebanyak 32% kepada 18.9 bilion ringgit. Perbandingan bulan ke bulan, import berkembang 1%, manakala perdagangan, ekspor dan lebihan dagangan masing-masing menguncup sebanyak 4.5%, 8.7% dan 43.2%. Tambah MITI lagi, tempoh 10 bulan pertama perdagangan, ekspor dan import 2022 telah melepasi nilai yang direkodkan pada keseluruhan tahun 2021. Kita beralih ke berita sukan. Selepas 9 kali gagal menjinakkan Terengganu FC, 3 gol menerusi tandukan pemain skuad Selangor akhirnya membantu pasukan itu melakar kemenangan pertama ke atas Sang Penyu pada separuh akhir pertama Piala Malaysia di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ malam semalam. Richmond Ankara, Hadlison Kayon dan Syarul Nazim Zulpakar membantu gergasi merah menang 3-1 sekaligus membawa agregat selesa apabila bertandang ke Kuala Terengganu pada aksi timbal balik Isnin depan. Detik manis itu merupakan kemenangan pertama Selangor ke atas Terengganu sejak mengalahkan pasukan berkenaan 1-0 di laman sendiri pada 29 Mac 2019. Kemenangan berkenaan juga memastikan Reds Giant mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 8 perlawanan di bawah bimbingan Tan Cheng Ho yang mengambil alih pasukan September lalu. Baiklah saudara, sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 18 November 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Muhammad Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera.